Tanpa melengahkan masa, kita dah sampai, kalau dah recall, kita dekat tajuk apa tadi? Transformasi isometri. Okay, transformasi isometri yang mana dia melibatkan apa tu? Melibatkan putaran yang kita baru belajar, pantulan dan juga translasi. Okay, translasi, putaran dan juga hari ni, dan kita nak ulang semula tajuk yang soalan minggu lepas yang saya dah bagi adalah soalan ni kan? Betul? Soalan tentang putaran. Jadi kita pergi sikit tentang pengiraan ataupun menjawab soalan berkaitan dengan gambar lah. Okay, so sama-sama buat, jangan risau. Ini adalah tajuk di muka surat 229. Dengan harapan yang sangat tinggi, awak telah ada buku teks. Okay, baik. 229, muka surat 229. Jadi ini adalah tentang putaran. Jadi kita akan cuba menjawab soalan, apakah untuk diperihalkan tentang putaran ini. Okay, so langkah pertama dia dah bagi tahu untuk soalan A ialah objek. A ialah objek. So ini adalah objek. So yang ini adalah image. Okay, A adalah objek dan yang kedua ikan ni adalah image lah. Okay, boleh kita tengok buku bersama-sama. Bagaimana nak buat dia? Langkah pertama adalah kita akan ambil pembaris dan kita akan gariskan A pergi kepada pusat putaran. P ya, P pusat putaran. Gariskan dan gariskan untuk image. Okay, image. Dan awak boleh ambil pembaris ataupun jangka sudut. Awak ukur sudut ni, sini adalah sudutnya 90 darjah. Okay, ni jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, nak kenal pasti dia punya arah. Daripada A kepada B. Arah dia macam tu. Jadi ini adalah lawan jam ke ikut jam? Ikut jam ke lawan jam? So ikut jam, ikut jam, ikut jam. Okay. Mula-mula ini adalah ikut arah jam. Ikut arah jam. Yang kedua dia adalah warna merah. Okay, yang kedua dia warna merah. Okay, ini adalah lawan arah jam. Lawan arah jam. Boleh? Lawan arah jam Jadi soalan A, apa jawapannya? Boleh open mic dan beritahu? Dah buat di rumah? Seminggu ke kerja rumah ni? Ya betul? Tak buat? Dah buat tu. 90 darjah arah? Nombor berapa? Satu A. Ikut jam itu. Ikut jam. Bagus. So 90 darjah ikut arah jam. Thank you very much. Ini adalah jawapan yang pertama. Okay, siap. Soalan B kita dah buat hari tu. Soalan C pula kita buatlah hari ni. Okay, sama juga untuk soalan C. Langkah pertama, awak kenal pasti mana objek. Objek. Lepas tu gariskan pergi kepada P. Okay. Lepas tu gariskan pergi kepada image. Ini adalah image. Okay. So sudut adalah 90 darjah juga. Okay. So untuk soalan C, warna hitam pen dia, ini adalah 90 darjah. Okay. Arah dia daripada A kepada B, arah dia ikut jam ke lawan jam? Lawan. Lawan jam. So arah lawan jam. Okay, boleh tambah berpusat di P. Ni pun tadi berpusat di P ya. Tertinggal perkataan pusat. Berpusat di P. Okay, pusat di P. Alright. Siap soalan nombor C. Ni jawapan untuk C Ni jawapan untuk C. Jawapan untuk C. Okay, so last kali adalah jawapan untuk D. Jawapan untuk D. Okay, jawapan untuk D. D. Alright. Masih lagi sama. Cara yang pertama, A adalah objek. B adalah image. Okay.
Jadi langkah pertama ambil pembaris, gariskan A pergi kepada pusat. Okey. Yang kedua pergi kepada B tadi, pergi kepada pusat. Dan kita boleh ukur sudut dia 90 darjah juga. Jadi dia adalah 90 darjah. Okey. Arah dia daripada arah A pergi kepada B ni adalah arah dia. Ikut jam lawan jam. Ikut. Dia adalah mengikut arah jam. Mengikut arah jam dengan berpusat di titik P. Okey, terima kasih. Itu jawapan untuk soalan D. Boleh? Sama-sama. Alright, so itu adalah jawapan. Saya tolong screenkan jawapan nanti mana tu kawan yang tak ada. Okay, nanti boleh ambil jawapan. So itu je jawapan dia. Alright, so saya move on. Dah yang daripada sini awak dah perlu tahu putaran, pantulan dan juga translasi lah. So harap-harapnya janganlah lupa lah. Okay, so soalan seterusnya daripada tadi, saya akan terus pergi kepada translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Isometri tu apa? So hari ni kita akan belajar tentang isometri lah. Alright, hari ni adalah tentang isometri. Okay, so ini adalah cerita dia lah. Okay, lebih kurang lah isometri ni sebenarnya nak tengok dia sama ada dia bentuk dia sama dengan saiz yang sama je lah. Alright, so kita boleh cuba tengok contoh Okay, kita boleh tengok contoh bawah sekali ni. Boleh bawah ni. Okay, antara darjah A, B, C dan D, yang manakah merupakan imej isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu isometri. Okay. Alright. So ini adalah objek dia. Objek dia. Okay. Yang manakah isometri? So kita buat satu-satu. Darjah A ni adalah imej isometri. Okay. Kenapa? Okay, kita buat yang A dulu Ini adalah A. A dengan objek. Kalau awak tengok, dia mempunyai bentuk sama kan? Bentuk sama dengan tadi, bentuk dia sama. Dan dia mempunyai saiz pun sama. Jadi isometri dia mestilah bentuk dan saiz yang sama. Okey, bentuk dan saiz sama. Bentuk dan saiz sama. Alright. Itu adalah soalan A. Soalan B pula. Okey, soalan B pula. Cuba awak tengok pula daripada yang objek dengan yang B. B ni pula. Jadi kecil kan. Jadi bila jadi kecil, dia bukan isometri. Dia bukan imej isometri kerana saiznya tidak sama. Alright. So last kali tengok yang C pula. C pun dia telah berubah daripada A, daripada objek tadi dengan C. Okay. Okay, so jadi dia bukan isometri. Kerana bentuk dia dah berubah, saiz pun dah jadi lain. Okay, so hari ini apa yang kita belajar tentang isometri adalah dia mesti mempunyai bentuk sama, saiz sama. Itu je awak perlu pegang lah. Okay, boleh tak ada masalah sebenarnya, dia adalah hanya dalam definisi lah. Okay, so ini adalah seterusnya daripada isometri, baru kita belajar tentang kongruen. Kongruen, apakah maksud kongruen? Okay, kongruen ialah di bawah satu isometri, tengok yang warna orange, kuning, muka surat 231 surat 231. Di bawah suatu isometri, objek dan imej adalah sama bentuk dan sama saiz. Okay, kalau jadi objek dan imej itu adalah kongruen. Okay, isometri adalah transformasi yang mana imej kongruen dengan objek. So tadi maksud untuk apa tadi? Maksud untuk isometri tadi, isometri dia mestilah sama saiz dan sama bentuk. Sama bentuk Alright. Yang kedua, apabila perkataan kongruen tadi. Kongruen.
Kongruen. Dia adalah apabila objek dan image-nya. Objek dan image sesuatu objek dan image tadi, apabila mereka berdua ini adalah sama bentuk dan sama saiz, kita bagi nama dia kongruen. Sama bentuk dan saiz. Sama bentuk dan sama saiz. Okey, ini adalah hanya nama dia lah, nama dia. Alright, ini adalah nama dia. Okey, so saya pergi pada seterusnya. Allah. Saya pergi pada seterusnya. Okey, seterusnya. Alright. Okey, awas sekejap macam lagging pula. Alright, so next page. Next page. Next page. Yang bagi baru masuk pelajar baru masuk. Okey, sampai. Pelajar yang baru masuk dia boleh tulis nama dengan kelas dekat ruangan chat. Okey, dekat ruangan yang atas tu lah. Nak tengok nama je. Okey. So saya nak tahu nama je lah. Okey, so kita akan pergi satu contoh sama-sama lah. Sekarang adalah contoh muka surat 232. So kita akan follow rapat-rapat muka surat 232 buku teks. Muka surat 232. Muka surat 232. Okey, 232. Ya Allah, 232. Okey, 232. So kita buat contoh sama-sama muka surat 232 ni. Okey, so boleh tengok sama-sama objek A, B, C. A, B, C dan D. Dia dah bagi tahu dia adalah kongruen. Kongruen. Okey. Nyatakan isometri yang memetakan objek A kepada objek B. Jadi kita buat satu-satu. Soalan pertama ni daripada objek A kepada objek B. Okey, objek A kepada objek B. A kepada objek B. Okey. So awak dah belajar 3 kan? Putaran ke, translasi ke, ataupun pantulan. Okey, so awak kenal pasti je. Apakah keadaan objek itu. So daripada A kepada B, kita dah belajar dia daripada sini dia macam berputar kepada B lah. So dia punya bentuk tadi dia akan jadi putaran lah. Okey. Kalau gambar yang kedua daripada A pula yang biru, A dia jadi kepada C. Jadi kepada C. Dia tidak berputar tapi dia beralih titik. Betul tak? Beralih titik. Yang mana kalau kita tengok titik yang bucu sini, warna hitam bucu sini, dia bergerak kepada sini, bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia turun 1, 2, 3, 4. So ini adalah nama dia translasi. Okey, yang mana dia bergerak. Ikutlah, ini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan. So itu adalah nak bagi tahu je pun sebenarnya daripada gambar Yang seterusnya apabila dia punya A kepada D pula. So saya tukar color A tadi yang asalnya A. A menjadi warna hijau. Dan kita tengok pergi kepada D. Okay, pergi kepada D. Okay, A pergi kepada D. Boleh? Hijau. Tak nampak. Oh, slow sikit. Lain pagi ni macam gambar sikit So boleh tunggu sekejap. Okey. A kepada D. Okey, boleh ya? So daripada sini kita boleh tengok dia adalah mengalami satu pantulan kan? Pantulan tu macam awak tengok macam ni lah. Ini adalah pantulan. Yang hijau je. So ini
dia terpantul daripada hijau bergerak ke sini. So untuk jawapan yang ini nama dia adalah pantulan. Okey, saya explain saja daripada gambar. Okey, saya explain saja daripada gambar. Jangan risau, yang ini juga saya akan share dalam grup kelas supaya boleh disalin sebagai nota. Nanti kita akan buat latihan daripada buku kerja. Okey? Boleh So seterusnya adalah saya pergi pada beberapa soalan mudah. Kita terus pergi pada soalan mudah. Okey. Kita akan cuba soalan B tadi. B dulu. Soalan B. Alamak. Tekan tengok WhatsApp. Tekan fokus. Alright, so macam ada problem lah. Saya cuba fix sikit. Dah sampai? Belum dapat tak? Okay, dah dapat lah. Macam ada tekan. Dapat tu. Boleh So dia ada lagging lah, saya tak pasti. Mungkin dah lama kan. Semua orang pun dah ada kelas online. So Malaysia lah, Malaysia tak mampu nak cover satu tak adalah. Alright, so macam tu lah. Dia lambat-lambat sikit. Tapi tak apalah, kita kena belajar lah. Alright, so soalan yang ini adalah isometri ataupun bukan. Tidak lain tidak bukan lah. Kalau awak tengok gambar kiri ni, anak panah macam ni. Lepas tu tiba-tiba anak panah jadi macam ni. So bentuk dah berubah kan. So dia bukan isometri. Mudah je soalan dia. Okay, isometri ataupun tidak. Isometri bentuk mesti sama. Okay. Yang D pula, cuba tengok D pula. D ni tadi ada satu, dia macam ni. Lepas tu dia di sini. Okay, betul. Sama bentuk. Ini pun sama bentuk. Lepas tu dia straight. Dia pun straight. Okay, saya besarkan sikit. Okay. Lepas tu kita tengok bentuk ini pula. Terus, dua kotak. Lepas tu dia sengit, sama. Dia turun pun sama. Lepas tu dia garis. Dan last kali dua kotak. Jadi dia sama bentuk dan sama saiz. Sama bentuk dan sama saiz. So bila dia sama bentuk sama saiz, dia adalah isometri. Itu je tak ada masalah sangatlah. Dia macam definisi je. Isometri. Siap. Dua contoh. Okay. So saya pergi kepada bahagian seterusnya. So ini adalah bab yang second last. Last kali baru kita pergi kepada kebarangkalian. Okay. Sebab kita sebenarnya dah ambil bab dah pun. Ini dah sikit lagi. Lepas tu satu lagi bab. So tak ada masalah. Saya rasa kalau seminggu sekali lah. InsyaAllah boleh habis lah. Cumanya kita akan buat latihan buku awak tu dalam grup WhatsApp lah. InsyaAllah kita akan buat perlahan. Alright, so next one adalah simetri putaran. Ini adalah contoh tajuk dia adalah simetri putaran. Okay, apabila dia adalah simetri putaran, kita akan tunjuk beberapa dia punya gambar ni sebenarnya telah berputar. Okay, pernah tengok tak gambar ni? Kita semula ni kan? Dia sebenarnya macam berputar-putar. Berpusing. Okay, so jangan risau. Apa kata kita cuba menjengah seketika. Apakah yang boleh kita dapatkan daripada sedikit animasi sedikit animasi berkaitan dengan kongruen dan juga putar. Kongruen pula dah. Bukan. Ini adalah kongruen. Boleh? Ini adalah kongruen. Yang mana dia sama bentuk, sama saiz. Kalau pusing, dia menjadi sama. Awak semua ada handphone kan? So boleh buka QR tu lah. Manfaatkan apa yang ada. Cuma jangan sampai terpesong jauh sangat lah. Ini adalah contoh animasi kongruen. Okay, so saya tak pergi lagi lah. Boleh tengok kemudian. Okay, tak boleh pula tutup. Macam mana tutup ni? Ya Allah. Okay, satu lagi animasi yang kedua. Saya nak buat satu lagi animasi yang berkaitan dengan kita punya tajuk pada hari ini lah. Iaitu
Okey. Animasinya adalah yang berkaitan dengan tadi tu. Nama dia adalah simetri putaran. Simetri putaran. Okey, simetri putaran. Boleh cuba tengok. Simetri putaran. Kecil nampaknya, so saya besarkan. Okey, kalau nampak tengok dia macam berputar. Nampak tak? Boleh pelan-pelan lah. Mungkin sedikit video. Kita putarkan gambar itu. Berpusing lah, dia pusing. Boleh? So saya ulang semula. Ulang semula. Okay, dia macam berputar. Dia macam roda basikal kan. Roda basikal kan berputar-putar. Pusing macam tu. Okay. So itulah ni QR code dalam buku je. Boleh tengok lah sama-sama. Sebab kalau tak dapat tengok gambar putaran, nanti awak macam confused pula. Apa tu putaran? Oh. Okay. Boleh Okay, boleh tengok sendiri kat rumah lah So itu adalah 2 contoh. So seterusnya, apakah yang dimaksud dengan putaran tadi? Okay, putaran tadi sebenarnya adalah bila kita berputar tadi lah. Dia berputar-putar, berpusing-pusing lah sebenarnya. Okay, sedikit sahaja definisi kalau boleh tengok sama-sama. Simetri merupakan, kat bawah kuning simetri merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Bagi simetri putaran, bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 90 darjah, paha tu tetap bentuknya masih kelihatan sama. Okey, apa nak cerita sebenarnya dia bila dia berpusing, dia dalam bentuk ni lah, berpusing tapi masih lagi mengekal bentuk yang sama. Okey. Alright, so definisi sajalah. Okey. So untuk gambar-gambar ni, masih lagi kita pergi contoh satu persatu jangan risau. Manakah yang ada simetri putaran? Simetri putaran tu macam awak ada pernah tengok tak apa tu? Alah, yang pusing-pusing tu widget Apa fidget? Apa benda tu? Alah. Siapa tahu yang nama yang tu? Yang nama tu lah yang awak selalu main. Dia benda bulat tu. Apa nama dia? Widget ke apa benda tah? Lupa lah. Spinner, pandai. Ya betul, spinner Spinner tu ada paksi simetri putaran lah, kan? Tu contoh yang baik lah untuk spinner. Siapa ada spinner boleh. Spinner tu kita pusing kan? Pusing dia berputar kan? Tu spinner. Spinner kan nama dia? Betul tak? Awak lagi hipster daripada saya tak tahu nama dia. Betul tak spinner? Betul ke? Alright. So, bila nak tahu simetri putaran tu, awak terbayang-bayang spinner awak tu. Okay? So, semestinya lah gambar B ni, dia macam boleh pusing kan? Boleh pusing. Jadi, dia adalah iyalah. Sama juga. B je lah yang betul. Yang ni tak ada simetri lah. Okay, sama juga dengan ni lah. Ini kalau pusing pun dia jadi bentuk lain kan. Wow saja jadi terbalik. So biasanya kalau simetri tu, dia mesti bentuknya kalau berpusing pun bentuknya akan jadi sama. Okay, simetri putaran. Alright, so ada sedikit lagi kat sini bawah. Peringkat simetri pusangat putaran ialah bilangan kali suatu objek menepati dirinya sendiri dalam satu putaran lengkap. Okay, dia pusing samalah. Bilangan paksi simetri adalah bilangan peringkat paksi simetri putaran. Okay, sedikit sajalah macam definisi. Alright, so kita pergi contoh seterusnya. Okay, jangan risau. Memang dia macam pening sikit lah tapi tak apa. So ini adalah muka surat. Boleh tengok sama-sama. So saya pergi pelan-pelan. Setiap muka surat saya detailkan lah. Alright, so muka surat 2, 3, 6. Okay, 2, 3, 6. Okay, so tentukan peringkat paksi putaran apabila kedudukan A berada di kedudukan D. Okay, jadi sebenarnya kena ada aktiviti kat rumah lah. Kalau awak ada kertas suris ataupun tracing paper ataupun kertas A4 sebenarnya nampak je. Okay, jadi kita nak tengok dia bergerak, berputar saja. So daripada A sebenarnya bila kita putarkan dia pergi pada B. Lepas tu kita putarkan kertas pergi pada C. Lepas tu putarkan kertas pergi pada D. Berapa kali peringkat putaran je. Okay. Ini peringkat kali pertama. Dia bergerak. Lepas tu bergerak kali kedua. Lepas tu dia bergerak kali ketiga. Okay. Jadi 3 kali peringkat. Itu je lah.
Lebih kepada macam mengimajinasi putaran dia. Alright, jangan risau, dia tidaklah terlalu sukar. Okay, so kita tengok contoh yang seterusnya. Satu contoh saja. Okay, antara objek berikut yang mana kamu mempunyai simetri putaran. Okay, semestinya mana? A lah. Okay, betul? Boleh? Ke saya bagi awak 2 minit untuk tengok gambar dulu. Okay, cuba try tengok dulu soalan dia. Okay. Yang ada simetri putaran hanyalah A. Sebab bila kita pusing, dia akan bentuk yang sama balik. Macam spinner tadi kan? Macam spinner. Bila saya pusing, dia masih lagi bentuk bintang. Bila saya pusing sini, bentuk bintang juga. Bila pusing sini, bentuk bintang juga. Okay, bila saya pusingkan dia, dia akan bentuk bintang. Macam spinner Tapi kalau macam ni, bila dia muka senyum ni, bila saya pusing, senyum dia nak naik atas kan? Mata dah turun bawah. Kan? Dia tidak menekankan bentuk yang sama. So, dia bukan. Ni je betul. Yang ini pun sama. Bila saya pusing, dia dah jadi macam, saya ingat pula. Lepas tu sama lah. So, ni pun bukan. Ini pun sama. Bila dia mata yang apa tu, main kartun ni kan. Kartun ni nanti dia akan, bila dah pusing, dia akan jadi macam ni pula. Bentuk dia dah berubah. Lepas tu dia jadi macam ni. Macam tu lah. So, ini juga bukan. Bukan. Hanya yang pertama sahaja mempunyai simetri putaran. So, ingat semula kalau simetri putaran macam awak punya apa tadi? Spinner. Walau macam mana kita pusing pun, dia kekal dalam keadaan yang sama. Okay? Kekal dalam keadaan yang sama. Boleh Alright, jangan risaulah. Alright, so dah habis dah bab ni. Wow. Okay. Jadi, saya akan sambung kepada bab yang terakhir lah. Okay. Bab yang terakhir yang mana kita pergi pada kebarangkalian. Selepas daripada habis semua bab, kalau kita review okay, ni dah habis lah. Nanti saya akan buat dalam grup, buat latihan lah. Okay. Tapi sebelum tu, saya akan bagi conclusion sikit untuk apakah cerita tentang semua bab. Okay, ni adalah soalan lain ni ini adalah keseluruhan cerita tentang bab kita. Apa yang awak perlu tahu pada hari ini. Okay, apa yang awak perlu tahu pada hari ini, ya Allah. Okay, apa yang perlu tahu pada hari ini adalah, okay. Ni So, saya cerita detail sikit sebelum kita pergi bab baru. Alright. So, sebenarnya sempat dia nak habis bab walaupun seminggu sekali. So, saya rasa seminggu sekali. Tapi dalam hari-hari berikut, saya akan bagi latihan dalam grup lah. Satu hari, satu soalan lah. 1 hari, 2 hari macam tu lah. Alright, yang penting awak kena buat lah. Awak memang kena buat sendiri latihan betul-betul Nanti boleh kita semak sama-sama lah. Alright. Okay. So, apa itu transformasi isometri? Okay, kita review sikit. Dia adalah pemindahan titik pada suatu satah. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama nama dia translasi. Ingat lagi translasi. Yang mana kita pindahkan semua titik mengikut arah dan magnitud suatu vektor. Image-nya tidak berubah, tapi image-nya telah berubah tempatnya. Okay, ini adalah translasi kan. Ingat lagi translasi. Yang mana dia bergerak ke kiri dan juga dia turun. Betul? Lepas tu pergi pula contoh yang kedua, dia bergerak ke kiri dan turun. Boleh? Okay. Lepas tu dia bergerak ke kiri juga dan turun. Okay. So itu adalah lebih kurang pada translasi. Yang mana pergerakannya boleh diberi sebagai tanda. Okay. Contohnya A dan B lah. Okay. Ulang semula je. Seterusnya untuk tajuk ini dah habis dah tadi. Kita dah belajar juga pantulan. Jadi pada mereka atau kawan-kawan yang baru tak sempat masuk sebelum ni, kita dah belajar semua Okay, boleh refer dululah dengan kawan-kawan. Apa itu pantulan? Pantulan adalah benda yang paling mudah sekali. Pantulan macam awak tengok cermin lah. Bila awak tengok cermin diri awak, lepas tu dia ada satu paksi pantulan. Ini adalah paksi pantulan. Okay, paksi pantulan. Dan gambarnya, dia akan berubah lah daripada yang pertama P. Okay, P kepada P tanda. Okay. So dia macam memantul. Macam awak tengok cermin lah. Gambar masih sama cuma dia terpantul. Macam pantulan lah. Okay, tengok muka awak kat cermin. Dengan angkat tangan kanan. Macam tu kan. Lepas tu garu hidung. Nampak kat cermin pun garu hidung. Sama lah. Alright. So last week kita telah belajar putaran. Okay, ini adalah tentang putaran. Okay, putaran proses transformasi
yang berlaku apabila setiap titik berputar pada satu titik tetap dengan keadaan tertentu. So tadi kalau putaran, dia mesti ada pusat, dia mesti ada sudut, sama ada sudut dia 90 darjah ke, 180 darjah ke. Dan juga dia adalah ikut arah jam ataupun lawan jam. Boleh? Okay, sedikit review sajalah. Alright. So dekat sini kalau nak tengok apa yang akan kita lakukan daripada A kepada A tanda. A tanda A tanda ni diberi sebagai image. Ini adalah objek. Okay. Objek dan image. Alright. Jadi daripada sini kita akan dapat satu titik dan juga kepada pusat. Lepas tu jumpa dengan titik yang sepadan. Jadi arah pergerakan dia, ini adalah arah ikut jam ke lawan jam, ini adalah arah lawan jam. Dan kita tengok sudut dia 90 darjah. Alright, so saya review sikit bab lah. Sebab kita dah habis bab lah. Dan tadi juga kita telah belajar beberapa definisi isometri. Yang mana isometri dia mestilah objek asal dan image-nya adalah bentuk yang sama. Okay, objek asalnya, image dia bentuk sama atau nama dia kongruen lah. Kongruen nama dia adalah sama bentuk, sama saiz. Okay, so ada 3 perkara berkaitan dengan isometri. Boleh jadi pantulan, boleh jadi putaran atau translasi. So awak boleh definite, awak boleh kenal pastilah yang mana. Dan apa itu simetri putaran? So ingatlah spinner awak tadi. Spinner kan? Spinner adalah satu contoh simetri putaran. Yang dengan syarat spinner awak ni bentuk sama Kalau ada 3 biji tu, 3 biji bentuk sama. Okay. So diputarkan dengan bentuknya masih kelihatan sama. Masih kelihatan sama. Alright, so that is it. Itu adalah soalan dia lah. Itu adalah sebagai penutup untuk tajuk ini. Okay, boleh. So saya akan pergi kepada bab baru. Okay, bab baru. Bab baru kita adalah berkaitan dengan tajuk, kalau ikut buku teks, selepas daripada bab ini nama dia sukatan kecenderungan memusat. Tapi kita dah belajar dekat sekolah kan? Ingat lagi mode, median dan mean. Ingat? Kita dah susun mode, median dan mean. Kita dah cari saiz kasut kawan-kawan, baju lah, apalah, semua tu adalah yang kita dah belajar lah. So hari ini kita akan terus pergi pada bab baru. Bab terakhir iaitu kebarangkalian mudah. Apabila habis sesuatu bab, kita akan buat latihan dengan banyaknya bersama-sama. Latihan buku kerja awak ni lah. InsyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin lah. Okay. So sampailah kita cuti sekolah nanti. Okay, sampai bulan 12. So saya harap awak hadir lah ke kelas. Kita belajar sama-sama lah. Seminggu sekali je pun. Okay kan? Seminggu sekali je masuk kelas. Okay, bangun pagi sikit, mandi, makan, lepas tu masuk kelas pukul 10. Okay. Alright, so kebarangkalian mudah adalah di muka surat 276. Okay, 276. 276. Kita dah belajar mode, median dan mode. Okay, 276. Tapi kebarangkalian ni adalah 276. Okay, kebarangkalian mudah. Sama dengan awak, boleh tengok muka surat 276. Okay, so kita pergi bab baru. Bila bab baru, biasalah dia macam simple-simple, mudah-mudah sajalah. Tak ada masalah sangat. Apa itu kebarangkalian? Kebarangkalian dalam bahasa Inggeris namanya adalah probability. Probability. Okay, dalam bahasa Inggeris bolehlah nak belajar bahasa Inggeris sikit. Probability. Probability. Okay, nama dia kebarangkalian mudah. Dia bukan yang tinggi sangatlah. Tapi asas untuk hari ini akan membawa kepada akan datang punya 3, 4, 5 nanti ada kebarangkalian balik. So, sangat penting untuk hari ini punya pembelajaran. Nanti awak tak faham. Okay, so kita baca sikit contoh nota. Pasukan merah jambu menentang pasukan biru dalam satu perlawanan bola jari. Okay. Berdasarkan rekod, pasukan merah jambu melakukan 12 jaringan daripada 18 cubaan. Pasukan biru pula dia dapat 18 gol. Jaringan tu gol lah. Okay, apakah nisbah jaringan kepada bilangan percubaan? So cerita je tu lah. Ini contoh contoh berkaitan dengan kebarangkalian. Okay, apakah kepentingan kebarangkalian? Ini adalah kita punya cerita kisah silam lah. Boleh baca sendiri lah Richard ni.
Tak perut. Okey, kenapa kita nak kena belajar kebarangkalian? Kebarangkalian adalah sangat penting macam masa sekarang. Masa sekarang kan, sekarang adalah masa COVID-19. So, ahli ekonomi, dia akan meramal kebarangkalian. Okey, meramal. Dia nak tengok sekarang ni COVID-19 ramai tutup sekolah, tutup pejabat duduk kat rumah belajar. Adakah kita punya macam inilah nilai saham ke ataupun apa ekonomi sekarang dia akan efek tak akan datang. So masuk kebarangkalian. Okey. Ataupun faktor politik macam sekarang kan. Kalau awak tengok berita sekarang punya ahli politik, apakah yang akan berlaku kalau dia bertukar kuasa ke apa ke? Itu adalah kebarangkalian yang akan datang. Okey. Contoh yang kedua adalah ahli meteorologi. Ini adalah ahli yang mana bila awak tengok berita dia ada hari ni hujan dekat Senawang. Esok hujan dekat Ampangan. Lusa hujan dekat Kampung Merbah. Okay. So kebarangkalian meramal cuaca dan angin. Okay. Kebarangkalian meramal cuaca dan angin untuk keesokan harinya dan hari-hari mendatang. Okay. Dan yang ketiga adalah ahli perniagaan. Dia juga meramal untuk statistik perniagaan dia. Untung ke tidak bila COVID-19 ni kedai dah nak tutup dah. Orang tak datang makan dah. So apa yang akan berlaku? Nanti untung ke tidak lah. Okay, adakah ada untung akan masam datang ke tak? Alright, so tadi pengenalan tentang kebarangkalian. Okay, boleh ya. So saya pergi pada satu contoh lain. Ini adalah kalau kita buat latihan lah. Meramal kebarangkalian. Okay, carta contoh ni muka surat. Okay, kita tak pergi laju-laju lah. Kita perlahan je. Okay, kalau tidak kan nanti awak main handphone. Awak chat kawan awak. Awak main PUBG ke. Pelan-pelan lah. Belajarlah sejam je. Sekarang 2 jam lah. 2 jam hari ni kita minta masa untuk awak dipergunakan. Alright. So, mengenal kebarangkalian. So, kita buat sama-sama. Carta ramalan cuaca dalam tempoh seminggu dan guli biru dan merah. Okay. Pertimbangkan ramalan. Nak cuba ramal kebarangkalian. Esok hujan ke tidak? Okay. Okay, boleh kata hujan. Boleh kata tak. Sebab kebarangkalian. Okay, mungkin awak betul yang kata hujan tu. Mungkin kawan awak yang kata tak hujan tu betul. Okay. Dia boleh jadi macam-macam. Okay. Dan yang tadi tu pilih seorang murid perempuan pasukan pandu puteri untuk permainan bola jaring. So mungkin bila kita pilih, kita susun pelajar kan. Bola jaring ni budak. Kita susun lah contoh 4. Lepas tu saya pilih kakak ni. So kebetulan dia mungkin budak bola jaring. Okay. Lepas tu esok pula saya cuba nak pilih pula. Saya pilih yang ni. Okay. Oh tak, dia budak bola tampar. Satulah tu adalah kebarangkalian. Kebarangkalian memilih. Okay. Okay. Dan lagi satu adalah kita letakkan dalam kotak. Dalam kotak letakkan ada 1 biji guli warna hitam. Okay. Lepas tu kita dalam tu juga ada 3 biji biru guli. Guli biru 1, 2, 3. Lepas tu kita letak guri merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 guli merah. So apakah kebarangkalian saya nak ambil guli, saya punya tangan ni, nak ambil guli warna apa. Okay, dia boleh jadi macam-macam lah. Okay, so definisi kebarangkalian ialah ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Okay. Dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau peratusan. So, itu adalah maksud kebarangkalian. Jangan risau, baru first time kan belajar kebarangkalian. So, dia adalah satu subjek je lah. Satu cerita lah. Okay. Jadi, ini adalah contoh untuk kebarangkalian. Dan kita boleh tengok seterusnya adalah apa itu hari ni punya pelajaran kan? Pelajaran adalah kebarangkalian eksperimen. Kebarangkalian eksperimen. Okey. Adalah diberi maksud sebagai kekerapan berlakunya peristiwa dibuat bahagilah dalam bentuk pecahan dengan bilangan percubaan.
Okay, so ini adalah suatu nota yang amat penting untuk sepanjang bab ini. Boleh? 1 minit untuk melihat apakah kunci kepada cerita pada hari ini. Okay, saya ulang semula. Kebarangkalian eksperimen adalah kekerapan berlakunya peristiwa bahagi dengan bilangan cubaan. Alright, so bagaimana kita nak buat? Okay, so ini adalah berkaitan dengan perisian dinamik. So kita tak buatlah sebab kita dah ni kan. Kita dah online ni, tak adalah buat aktiviti sangat lah. Alright, so okay, kebarangkalian teori, kebarangkalian eksperimen. 29. Okay, seterusnya adalah kebarangkalian. Okay, kebarangkalian teori pula. Okay, apa itu kebarangkalian teori? Kebarangkalian melibatkan kesudahan yang boleh jadi. Okay. Okay, so kita buat tengok contoh yang kedua adalah kebarangkalian teori pula. Kebarangkalian teori dan juga ruang sampel. So ada beberapa definisi ruang sampel tu apa, kebarangkalian teori tu apa. Okay. Kita cuba try satu contoh lah contoh ni macam ni. Dadu adil ni dadu yang biasa lah Dadu adil ni maksudnya dadu tu tak adalah nombor dia lain. Dadu pernah tengok kan? Ni dadu. Okay, ni dadu. So dadu ada nombor 1, ada 2 kan, 3, 4 dan sebagainya. So bila kita baling dadu, kita lakukan lambungan sebiji dadu dan rekodkan. So bila kita baling-baling-baling, tiba-tiba kita dapat 2. Lepas tu kita baling lagi sekali. Kita dapat pula mungkin 4. Kita baling lagi, kita tulis lagi 6. Mungkin baling lagi dapat 1. Ikutlah apa yang kita dapat. Boleh buat kat rumah boleh buat latihan ni kat rumah. Menarik juga ni. Okay, awak macam discover lah. Okay, seterusnya adalah awak pun baling lagi dadu. Awak baling lagi awak dapat 3. Baling lagi dadu awak dapat 2. Okay, so tuliskanlah semua nombor-nombor tu. Okay, so bincangkan kesudahan yang mungkin. So bila kesudahan yang mungkin adalah semua nombor adalah mungkin. Okay, so kita tak copy jawab, kita tak salin jawapan yang sama. Okay, kita akan salin satu. Okay, kita buat apa bahawa semua nombor boleh. Sedangkan semua muncul setelah dadu ada di lambung. Okay, semua nombor akan ada lah. Semua nombor akan muncul lah. 1, 2, 3, 4, 5. So semua nombor boleh jadi kebarangkalian. Okay, kebarangkalian untuk dadu adil tadi. Boleh jadi di lambung. Nombor tertentu boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so sedikit pengenalan. Apabila sebiji dadu adil di lambung. Nama dia memang dadu adil Tak ada lagi nama dadu tak adil. Dadu adil je. Dadu adil tu di lambung kita baling lah. Okey. Nombor yang tertera tiada lagi dalam perkhidmatan. Bukan. Nombor yang tertera boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Walaupun nombor yang sama tertera berulang kali namun masih lagi dalam julat antara 1 hingga 6. Antara 1 hingga 6. Maka senarai kesudahan kita yang boleh dapat adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, jadi kesudahan adalah diberi sebagai S. S adalah sama dengan ruang sampel. Maksudnya semua jawapan yang mungkin bila kita baling dadu. Semua jawapan yang mungkin bila kita baling dadu. Jadi cara nak tulis mesti ada bracket tapi dia macam bergelung ni. Kurungan tapi dia bentuk macam inilah kan. Jadi boleh tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini adalah jawapan untuk ruang sampel. Ini kena ingat. Okey, boleh Ini kena ingat apa itu ruang sampel. Okey. So, apa yang saya harapkan bila awak sedang kelas online ni, mungkin awak harus tulis kertas. So, awak salin mana yang penting. Ruang sampel adalah sama dengan berapa-berapa. Okey. Sebab tak semua nota tu yang penting lah. Kita boleh tengok mana yang sesuai lah. Okey. Yang ini adalah ulang semula. Ni nama dia tata tanda set. Ingat lagi tata tanda set. So, contohnya kalau set tu daripada nama A.
dan dengan syarat dia nombor itu mesti ganjil. So antara 1 sampai 10 siapa yang ganjil? So 1, 3, 5, 7 dan 9. So ini adalah ulang semula sahaja. Recall recall set. Set adalah tajuk di kata 1. Semestinya awak dah belajar. Cuma awak memanglah dah lupa. Jangan risau. Okey. Jangan cakap tak belajar. Saya belajar awak buat set tu. Okey. Alright, ni adalah satu latihan je dekat rumah. Kalau rasa macam tak ada apa nak buat kat rumah, bolehlah buat latihan. Sebab dia macam tarik kad dan sebagainya lah. Okey, kotak A, kotak B. Okey, so tadi saya akan ulang semula apa itu ruang sampel. Okey, ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Okey, semua kesudahan yang mungkin bagi satu eksperimen. Okey. So kita tengok contoh kan? Tengok contoh. Contoh untuk gambar raja pokok. Okey, contoh untuk gambar raja pokok. Okey, tapi tak apa, kita akan cuba tengok contoh sama-sama lah depan. Contoh 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, boleh So sama juga ada satu perkara berkaitan dengan imbas kembali nanti. Okey, itulah ruang sampel . Okey, so saya pergi seterusnya. Tadi dah belajar ruang sampel. So ruang sampel adalah benda yang penting. Dan seterusnya adalah nama adalah peristiwa. Peristiwa ni macam peristiwa lah. Apakah yang berlaku pada hari ni? Itu peristiwa. Mungkin hari ni peristiwanya adalah saya pergi ke kedai dan pergi membeli ke, contohlah tu peristiwa. Ataupun peristiwa pada hari adalah saya nak main bola tapi hujan lah pula. Peristiwa dia hujan. Okey. Lagi apa lagi contoh peristiwa? Macam tu lah. Mungkin peristiwa di mana saya periksa saya dapat markah teruk. Okay. Alright, so ini adalah peristiwa. Peristiwa adalah set kesudahan. Apakah kesudahannya tadi? Nak main bola tapi hujan. Nak main bola tapi tak hujan. Okay. Okay. Set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Okay, jangan risau. Ini adalah definisi yang mana penerangan. Tapi as kita mencuba beberapa latihan dan contoh, insya-Allah kita akan buat dengan baik. Okay, so saya recall semula kita berada di bab yang terakhir kerana semua bab kita dah habiskan. Sama ada secara online ataupun secara di sekolah yang kita sempat lah. So ini bab kebaran kalian mudah. So saya akan review semua bab. So hari ni bab terakhir. So kalau kawan awak tu yang dah tak masuk tu minta dia masuk lah. Kecuali kalau dia ada kekangan lah. Alright. Okay, so kita tengok contoh. Okay, contohnya adalah kita ada satu contoh cerita pada hari ini. Pada hari ini ceritanya adalah satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sempurna. Maksudnya kat sini, dia diumpamakan macam saya ambil satu kotak. Okay, contoh kan. Saya letakkan semua huruf-huruf perkataan ni je. Okay. So bolehlah saya gunting satu kotak. Saya tulislah huruf dia ada S. Lagi ada huruf E. Ada huruf M. Lepas tu ada huruf P. Ada huruf U. Ada huruf R. Ada huruf N. Dan ada huruf E. Macam tu je sempurna. Sempurna. Semua huruf tu ada. Okay. Senaraikan kesudahan yang mungkin. Dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen. Okay. Jadi dah masuk dalam kotak ni kan. So kotak inilah menyatakan ruang sampel tadi. Okay. Apa benda dalam kotak ni tadi adalah ruang sampel. So awak tulislah S. S adalah ruang sampel. Okay. So S adalah ruang sampel. Apakah jawapannya? So semua huruf dalam kotak saya ni. So saya boleh bagi dia huruf S, E, M, P, U, R, N, A. So ini adalah saya punya jawapan untuk ruang sampel. Ruang sampel. Boleh faham? Ada soalan? Boleh ada soalan tanya? Ke dah tak ada kat sini? Ke dah pergi tu? Bawa kopi ke? Kan? Tak ada respon dah. Okay?
Alright, so daripada sini juga, daripada ruang sampel, kita akan cakap dia adalah bilangan unsur. Apa itu bilangan unsur? Bilangan unsur diberi sebagai N, S. N adalah bilangan. So berapa nak kira? So kiralah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So ada 8 bilangan unsur saya. Untuk soalan ini sahaja. Untuk soalan ini sahaja. Boleh? Untuk soalan ini sahaja. Okay, so habis satu contoh. Okay, habis satu contoh boleh? Dah? Ada soalan? Okay, so saya akan berhenti sekejap dekat sini. So kita akan buat latihan dalam whiteboard.